Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nur Aini binti Bajuri daripada Sekolah SMK Agama Yan akan bersama anda semua dalam program Sentuhan Terakhir Sejarah SPM 2022 Anjuran PPD Kuala Muda Yan terus melangkah sederap hebat. Baiklah, hari ini kita akan menyantuni anak-anak kumpulan potensi lulus. Baiklah anak-anak dan guru-guru yang saya sayangi, usaha tidak pernah menipu hasilnya. Baiklah, syarat untuk lulus sejarah anak-anak tak susah. Yang pertama adalah saya nak ataupun dekat sini kamu nak. Bila kamu nak, apapun, bila kita nakkan sesuatu, apapun yang akan berlaku, kita akan usahakan agar kita mendapat hasilnya. Yang kedua, kita nak hadiahkan kepada mak dan ayah. Betapa bahagianya kita apabila kita dapat bahagiakan mak ayah kita. Betul kan anak-anak? Baiklah. Seterusnya, adakah sukar untuk lulus sejarah ni anak-anak? Tak sukar pun. Yang pertama, syaratnya untuk kertas satu, anak-anak mesti mendapat 16 markah daripada 40 markah. Banyak ke anak-anak? Tak banyak. Dia kurang daripada separuh. Manakala untuk kertas dua, anak-anak kena mendapat 40 markah. Anak-anak 40 markah per 100 tak susah. Bila anak-anak jawab soalan kebat pun, anak-anak dah boleh mendapat markah 40. Kita lihat di sini. Soalan kebat untuk struktur 4 markah, anak-anak kena jawab 4 soalan. 4 darab 4, 16. Manakala soalan bahagian B, soalan kebat 8 markah, anak-anak kena jawab 3. Iaitu 3 darab 8, 16. Bila 16 ditambah dengan 14, anak-anak dapat dah 40 markah. Manakala soalan fakta yang mudah, sudah pasti anak-anak boleh jawab, betul? Dan bila anak-anak boleh jawab, sekurang-kurangnya anak-anak dapat 10 markah. Anak-anak dah dapat 50 markah di situ. Nah anak-anak, bukan susah untuk lulus sejarah ni anak-anak. Jadi jangan risau, buat aktiviti macam biasa supaya kita ceria. Sebab keceriaan itu anak-anak yang akan membantu kita menjawab soalan dengan tenang. Nah, tip yang pertama daripada saya anak-anak. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Dalam menjawab soalan SPM anak-anak, kita ada 2 kertas. Kertas 1 iaitu 1249/1. Ada 40 soalan, iaitu soalan sejarah tingkatan 4 dan tingkatan 5, mempunyai 20 topik dalam masa 1 jam, mempunyai 4 pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D, serta formatnya 2 aneka pilihan, 1 aneka pilihan, 1 pelengkap, iaitu ada 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman dan 4 Roman. Dan tidak boleh anak-anak membuat ramalan untuk soalan kertas saja. Okey, baiklah anak-anak. Seterusnya, kita tengok bagaimanakah teknik untuk menjawab kertas 1 agar anak-anak dapat markah. Yang pertama anak-anak yang tersayang dan guru-guru yang saya kasihi, kita latih dan kita berlatih menggunakan sepenuhnya penyataan, ilustrasi, gambaran, peta yang diberikan dengan kehendak soalan. Singkirkan jawapan yang salah dan kemudian pilih jawapan yang tepat. Anak-anak berlatih daripada sekarang. Masih ada masa lagi anak-anak. Daripada sekarang ni kita ada 23 hari lagi untuk peperiksaan SPM sebenar anak-anak. Jadi anak-anak jangan bimbang. Baiklah, seterusnya anak-anak. Ini di antara contoh soalan aneka pelengkap. Yang contoh soalan, apakah kepentingan sistem ahli ke arah kemerdekaan tanah Melayu? Anak-anak dan guru-guru yang saya kasih sekalian, kita latih anak-anak kita dan kita berlatih di mana itu kunci soalan. Kunci soalan itu adalah kepentingan sistem ahli. Jadi anak-anak buang satu yang betul-betul salah. Di situ yang betul-betul salah apa? Kita tahu sistem ahli itu adalah sebelum negara kita merdeka. Sudah pasti penjajah
tidak akan peduli pun dengan ekonomi kita. Jadi jawapan yang paling salah itu berkaitan dengan ekonomi. Kita buang anak-anak yang betul-betul salah, iaitu mengukuhkan ekonomi. Dekat situ anak-anak boleh singkirkan apa? Anak-anak boleh singkirkan A, anak-anak boleh singkirkan B. Senang kan anak-anak? Tu dia rahsianya kenapa setiap tahun saya boleh melatih anak-anak saya untuk mendapat markah bagi mereka lulus sejarah. Kemudian anak-anak, teknik yang kedua, kita ambil yang satu betul. Itu dia. Ada 3 betul tu. Yang betul. Dekat sini mana yang 3 betul? Anak-anak tahu kan sistem ahli itu terdiri daripada pelbagai kaum. Bila pelbagai kaum, kunci kata dia dekat situ ialah perpaduan. Nah, ada tak perkataan perpaduan kat situ? Pasti ada kan? Jadi anak-anak sekarang ni ada 2 itu adalah pilihan jawapan yang paling betul. So kita ambil jawapan yang paling betul yang ada 2 dekat situ. Yang mana? C. Senang kan anak-anak? So beginilah teknik untuk pilihan jawapan yang ada 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman untuk anak-anak dapat markah. Senangkan sejarah? Memang senang sejarah kalau belajar dengan Cikgu Nur Aini. Kebangsaan Cikgu Nur Aini. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya anak-anakku sayang. Tengok anak-anakku sayang dan guru-guru yang saya kasih sekalian. Tengok sumber mata ataupun pembinaan item kertas 1. Pembinaan item kertas 1 anak-anak sangat mudah untuk SPM ni anak-anak. Soalan mudah itu anak-anak ada nisbah dia ada 5-3-2. So soalan mudah 20 soalan. Anak-anak tadi kena dapat 16 markah saja. Betul tak? Tapi soalan mudah itu 20 soalan. Tetapi anak-anak kena ingat, kalau kita tak tahu di mana soalan mudah, di mana soalan susah. Jadi anak-anak jawab antara soalan 1, 2. Kalau tak boleh jawab soalan kertas 1, jangan buang masa banyak dekat situ. Anak-anak pergi kepada soalan 2. Dan bila soalan 2 tu tahu jawapan yang betul-betul anak yakin itu jawapan, tanda jawapan yang anak-anak yakin. Kemudian pergi kepada soalan seterusnya dan yang anak-anak tak pasti, anak-anak bulatkan. Nah, itu tadi rahsia skema jawapan tadi ada 10 kan? So anak-anak kira berapakah berapakah A yang anak-anak buat, B yang anak-anak dah buat dan C yang anak-anak dah buat dan D yang anak-anak dah buat. Soalan jawapan yang paling sedikit dan jawapan yang anak tak pasti tadi, kalau anak-anak nak jawab A, anak-anak jawab semua A. Tetapi pastikan bilangan yang anak-anak nak jawab itu adalah skema yang paling sikit. Itulah di antara strategi dan tekniknya untuk anak-anak dapat markah dalam kertas 1. Senang kan anak-anak? So kita pergi kepada yang seterusnya. Tengok kita pergi seterusnya apa dia dekat situ anak-anak. Kita tengok. Okey, seterusnya dekat situ. Nah, inilah dia. Yang selalunya anak-anak susah hati dan cikgu-cikgu pun susah hati. Ya, teknik untuk dapat skor kertas 1 dalam saat-saat akhir ini. Anak-anak, kita masih ada 23 hari lagi. Dunia belum kiamat anak-anak. Anak-anak masih boleh berusaha lagi. Selagi peperiksaan belum bermula anak-anak, anak-anak masih ada ruang dan peluang. Cikgu-cikgu pun macam tu juga, ada ruang dan peluang kita melatih anak kita, bimbing anak-anak kita agar mereka dapat sijil SPM. Anak-anakku sayang, yang pertama, anak-anak buat latihan Google Form sekurang-kurangnya 15 set dan setiap set diulang sebanyak 3 kali. Anak-anak tak susah sebab anak-anak tak duduk asrama. Kalau duduk asrama pun kita ada teknik yang lain untuk kita mempertingkatkan kertas 1 kita. Jadi apabila anak-anak duduk di rumah, anak-anak ada kemudahan, iaitu kemudahan telefon pintar.
Dan dari mana anak-anak nak dapatkan link-link Google Form ni? Jangan susah, Cikgu Nuraini sudah sediakan 15 set soalan-soalan percubaan negeri-negeri lain 2022 ni anak-anak boleh anak-anak dan cikgu-cikgu boleh minta kepada PPD KM1 bahagian pembelajaran untuk dikongsi ataupun direct kepada saya. Saya akan bagi dan saya dah kongsikan link Google Form ini ataupun Smart Link ini dalam Telegram sejarah daerah negeri kebangsaan, dan mereka telah banyak menggunakan link ini untuk melatih anak-anak mereka untuk lulus sejarah dan untuk mendapatkan cemerlang sejarah. Kenapa tidak kita lakukan anak-anak, dan sekaranglah kita mula bertindak. Namun kalau anak-anak sukar untuk menggunakan telefon pintar, anak-anak boleh minta pada cikgu anak-anak latihan kertas satu soalan sebenar, iaitu soalan-soalan percubaan negeri-negeri lain daripada cikgu anak-anak, dan buat sekurang-kurangnya 15 set. Bila masa anak-anak buat? Masa di dalam kelas 1 kita boleh latih tubi mereka setengah jam yang pertama. Dan kemudian kita juga gunakan bahan ini masa dalam program-program seperti kelas fajar, bengkel, peningkatan prestasi dan macam-macam program. Buatlah anak-anak, buatlah cikgu-cikgu. InsyaAllah apabila anak-anak kita mendapat sentuhan terakhir daripada kita untuk meningkatkan kertas satu ini, sudah pasti mereka akan dapat hasilnya dan mereka akan yakin di atas meja peperiksaan. Baiklah, seterusnya, nah ini yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak sekalian, iaitu skill menjawab kertas 2 di saat-saat terakhir ini. Yang pertama, strategi menjawab soalan esei kertas 2. Langkah memilih soalan. Langkah yang pertama, baca dan pilih soalan sport yang anak-anak boleh jawab. Langkah yang kedua, baca dan pilih soalan kebat markah yang banyak. Langkah yang ketiga, mencatat, menulis poin-poin penting ataupun yang dikatakan rangka jawapan. Ini yang kita kena latih, dan ini yang kita kena berlatih anak-anak. So langkah tujuannya adalah supaya kita tidak ketinggalan poin-poin penting. Langkah yang keempat, mula menjawab soalan. Pastikan tulisan anak-anak itu boleh dibaca oleh pemeriksa. Inilah tips sentuhan terakhir yang saya ingatkan kepada anak-anak, diri saya dan juga rakan guru yang saya sayangi. Seterusnya, saya akan berkongsi dengan anak-anak contoh soalan SPM sebenar bahagian A, iaitu soalan struktur. Iaitu soalan struktur di situ soalannya berbunyi, golongan intelektual memainkan peranan di dalam perkembangan nasionalisme di negara kita. So dekat situ 3 markah, tetapi sebenarnya di dalam PP ataupun panduan pemeriksaan ataupun skema, dia bagi banyak fakta kat situ. Anak-anak jawab 3 cukup. Contoh jawapan anak-anak akan berbunyi begini: antara peranan golongan intelektual ialah meniupkan semangat nasionalisme. Selain daripada itu, melahirkan ramai tokoh dan penulis. Seterusnya, mewujudkan pejabat karang mengarang. Kalau anak-anak tak boleh jawab 3, anak-anak jawab 2 pun tak apa. Kalau tak boleh jawab 2, jawab 1 pun tak apa. Jangan tinggal anak-anak. Itu tip. Yang seterusnya, baiklah, sekarang contoh soalan bahagian B, iaitu esei. Soalan berbunyi begini: kemerdekaan negara 31 Ogos 1957 merupakan peristiwa yang penuh bermakna kepada rakyat dan negara. Apakah yang anda faham tentang kemerdekaan? 4 markah. Anak-anak kena jawab begini. Ambil saja kunci soalan. Okey. Kemerdekaan ialah bebas daripada cengkaman penjajah. Selain itu, bebas daripada bebas menentukan pemerintahan dan hala tuju negara. Selain daripada itu, bebas daripada naungan
Selain daripada itu, negara yang berdaulat. Anak-anak dah dapat 4 markah. Tak perlu pun anak-anak tulis panjang-panjang. Tapi syaratnya anak-anak mesti tulis dalam karangan pendek. Itu adalah soalan esei. Tulis dalam karangan pendek. Okey anak-anak, jangan lupa tip tu. Okey, soalan seterusnya. Terangkan kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Anak-anak, kalau tengok PP dekat situ ataupun panduan pemeriksaan ataupun skema pemeriksaan, walaupun dia adalah soalan fakta, tetapi ada dekat bawah tu mana-mana jawapan yang sesuai, maknanya kesan kemerdekaan dalam negara kita. Anak-anak boleh tengok sekeliling kita. Apakah setelah kita merdeka, apa yang kita rasa? Satu, dalam anak-anak duduk dalam meja peperiksaan tu, anak-anak pun sudah boleh jawab soalan ini. Anak-anak boleh jawab macam ni. Kesan kemerdekaan terhadap negara kita ialah saya boleh belajar mengambil peperiksaan SPM. Selain daripada itu, saya boleh menggunakan pen dan pensil yang canggih. Seterusnya, saya boleh menggunakan kertas soal, saya boleh menggunakan kertas soalan yang telah diberikan oleh lembaga peperiksaan. Jawapan-jawapan yang logik seperti itu pun anak-anak dah boleh dapat markah. Faham tak anak-anak dekat situ? Okey, baiklah. Tetapi kalau anak-anak nak jawab yang mengikut PP pun tak apa. Baiklah anak-anak, dalam kertas dalam soalan fakta ataupun soalan esei, pastikan anak-anak menjawab dalam perenggan ataupun dalam perenggan yang mudah. Tulis dalam perenggan, jangan tulis dalam bentuk point supaya anak-anak dapat markah. Okey, faham kat situ anak-anak? Sudah pasti anak-anak faham sebab anak-anak dan cikgu-cikgu yang berada di depan saya ini adalah anak-anak yang hebat dan cikgu-cikgu yang hebat. Baiklah, seterusnya, ini dia soalan kebat. Soalan kebat, saya tahu cikgu-cikgu di luar sana banyak mempunyai teknik sendiri. Saya faham dan saya tahu apa pun teknik yang cikgu gunakan, cikgu gunakanlah demi untuk kemenjadian anak murid kita. Semua teknik adalah baik cikgu selagi dia memberi manfaat kepada anak-anak murid kita. Namun begitu, saya di sini bagi buah tangan kepada anak-anak dan cikgu-cikgu di luar sana menggunakan teknik yang telah saya cipta, iaitu teknik tangan ajaib dengan konsep IPTAS. Apa di IPTAS? IPTAS adalah nilai murni, I untuk ilmu inovatif, P untuk padu prihatin, T untuk tanggungjawab toleransi, A untuk aman amanah, S untuk sayang dan santun. Dan nilai murni ini boleh kita gunakan untuk menjawab soalan kebat. Tapi tak semua soalan boleh dijawab dengan nilai murni anak-anak. Tengok kesesuaiannya. Dan ibu jari ini adalah isi yang kita akan kaitkan dengan kehendak soalan. Jari telunjuk ini adalah untuk huraian. Huraian kita gunakan kata kunci hal ini. Kemudian jari hantu ini adalah untuk huraian lengkap. Kita menggunakan kata kunci justru itu. Dan jari manis ini adalah untuk contoh. Kita gunakan kata kunci contohnya. Dan jari manis ini untuk inference, kita menggunakan kata kunci impaknya. Bersama-sama ini saya bagi anak-anak 3 kantong ajaib, iaitu 1 wacana. Kita ambil 3 je. Wacana lain boleh digunakan kecil. Boleh sayang, iaitu wacana yang saya pilih kat situ. Selain itu, di samping itu, seterusnya untuk memudahkan anak-anak ingat. Kemudian kata hubung. Kata hubung cikgu-cikgu lain menggunakan perkataan dabus. Sama juga, tetapi saya jadikan dia kantong ajaib saya namakan kata hubung, iaitu dan agar bagi untuk supaya demi impak demi dengan yang dengan. Apa gunanya kata hubung ini? Untuk menjadikan ayat-ayat anak-anak dalam menjawab soalan kebat itu lebih gramatis. Kemudian kantong yang ketiga adalah kata-kata bombastik yang selalu digunakan di dalam soalan kebat sejarah anak-anak. Contohnya aman, makmur, harmoni, sejahtera, berdaulat, maju, selamat, selesa, kaya, disegani, berteknologi tinggi, dihormati, bebas, politik, ekonomi, sosial dan stabil. Anak-anak gunakan perkataan ini pun dah cukup untuk anak-anak dapat markah penuh.
Baiklah anak-anak, ni dia soalan kebat yang saya akan kongsi dengan anak-anak. Soalan dia ialah, golongan intelektual mempunyai peranan besar dalam menyebarkan mempunyai peranan yang besar dalam pembinaan dan pembangunan negara. Beri ulasan anda. Anak-anak ingat itu ada pernyataan. So bila ada soalan pernyataan, anak-anak kena respon kepada pernyataan. Dapat markah ke tak dapat markah dalam respon, perkara yang kedua. Yang paling penting anak-anak respon. So dekat sini anak-anak respon. Golongan intelektual mempunyai peranan besar dalam pembinaan dan pembangunan negara. Respon betul ke salah? Anak-anak akan respon betul. Pandai. Tengok ayat yang kedua. Golongan intelektual menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Menyebarkan ilmu pengetahuan itu adalah peranan. Hal ini anak-anak sedang menghurai. Hal ini dapat menghasilkan inovasi. Menghasilkan inovasi itu adalah peranan. Bagi meningkatkan tamadun. Bagi tadi adalah kata hubung, bagi mencantikkan lagi ayat anak-anak. Nampak tak kat sini anak-anak betapa senangnya menggunakan teknik tangan ajaib? Sebab tangan inilah yang anak-anak akan bawa ke dalam Dewan Peperiksaan. Betul tak? Ya, betul. Sudah pasti betul. Kemudian barulah kita pergi kepada huraian lengkap. Huraian lengkap anak-anak berbunyi, justru itu mereka dapat mencipta teknologi. Mencipta teknologi itu adalah peranan betul? Peranan intelektual? Ya, betul. Teknologi baru untuk memudahkan pekerjaan. Untuk tadi adalah kata hubung, untuk memudahkan pekerjaan. Cantik kan ayat-ayat anak-anak? Perlukah anak-anak nak jawab panjang-panjang? Kalau anak-anak mampu, boleh. Tapi kalau anak-anak tak mampu, boleh buat teknik yang macam saya ajar pada anak-anak, agar anak-anak dapat markah dan menyenangkan hati pemeriksa. Lepas itu anak-anak pergi kepada contoh. Contohnya mesin pengering untuk mengeringkan ikan masin. Sebab apa saya pilih ikan masin? Sebab rumah saya dekat dengan Tanjung Dawai. So contoh yang paling sesuai adalah contoh yang paling dekat dengan saya, mengeringkan ikan masin. Tapi kalau kamu boleh mengeringkan baju, kan lagi dekat dengan kamu, betul tak? Lepas tu impaknya, ini adalah inferen. Inferen adalah kebat yang paling tinggi, di mana arasnya kamu ataupun anak-anak murid boleh mencipta. Mencipta merupakan kebat yang paling tinggi sekali, iaitu impaknya mereka menjadi pakar rujuk dalam pelbagai bidang dan dapat mewujudkan perpaduan dalam negara serta memajukan negara. Mereka dapat mencipta negara yang maju. Mereka dapat mencipta perpaduan dalam masyarakat. Mereka dapat mencipta pakar dalam golongan mereka. Nampak tak anak-anak? Senang kan? Okey, jadi kita pergi kepada struktur itu adalah untuk menjawab struktur. Tapi kalau anak-anak buat yang ringkas pun tak apa. Contohnya golongan intelektual menyebarkan ilmu pengetahuan. Selain hal ini, mereka dapat menghasilkan inovasi. Pun dah dapat markah dah anak-anak. Okey, tak susah. Cumanya sebab hari ini kita dah berjumpa, dan dalam perjumpaan kita saya nak bagi yang terbaik kalau boleh. Dan ini adalah di antara yang terbaik yang saya boleh kongsikan dengan anak-anak yang saya kasihi dan dengan guru-guru yang saya sayangi. Baiklah anak-anak dan guru-guru yang saya kasihi, satu lagi bentuk kebat di dalam SPM yang sebenar. Mereka akan bagi maklumat di sini ataupun petikan. Kemudian soalannya, jelaskan maklumat yang terkandung dalam petikan. Satu. Dan cara anda menghargai kemerdekaan. Dua. Dekat situ anak-anak ada dua soalan dekat situ. Yang pertama, anak-anak kena ambil apa sahaja maklumat dalam petikan tu. Anak-anak boleh ambil dalam perenggan pertama, baris pertama, ambil direct pun tak apa. Perlu ubah ke cikgu? Tak perlu pun apa. Tak apa. Kalau kamu pandai nak mengubah, ubah. Kalau kamu tak perlu ubah pun tak apa. Ambil satu ayat daripada petikan yang pertama, satu ayat daripada petikan yang kedua, dua ayat daripada petikan yang ketiga. Mesti kena ada 4 sebab dia ada 8 markah.
Faham? Dan kemudian anak-anak dia akan jadi macam ni. Jawapan anak-anak tengok dekat situ. Maklumat yang terdapat dalam petikan ialah menikmati kemerdekaan adalah impian hidup setiap rakyat bagi negara yang dijajah. Saya ambil direct daripada petikan. Selain itu, kita cuma apabila kita nak menyambungkan ayat yang kita ambil tadi daripada perenggan pertama, perenggan yang kedua dan perenggan yang ketiga, kita cuma menggunakan wacana je anak-anak. Tak susah pun. Selain itu, kemerdekaan tidak ternilai nikmatnya. Nampak tak? Seterusnya, kemerdekaan memberi peluang kepada sesebuah negara menentukan hala tuju dan masa depan. Di samping itu, kemerdekaan negara ini dikongsi oleh 3 kaum iaitu Melayu, Cina dan lain-lain etnik Sabah dan Sarawak. Itu adalah maklumat yang terdapat dalam petikan yang kita boleh ambil secara direct anak-anak. Tak susah kan? Tapi kena jawab dua-dua soalan untuk anak-anak dapat markah penuh. Manakala soalan yang kedua tadi apa dia? Cara menghargai kemerdekaan, betul tak? Jadi jawapan anak-anak berbunyi begini. Manakala cara yang saya menghargai kemerdekaan ialah dengan memelihara perpaduan demi keharmonian negara. Hal ini kerana perpaduan adalah asas kepada kemerdekaan dan kebebasan yang kita nikmati sekarang. Justru itu kita mestilah menghargai perpaduan yang terjalin sekarang. Contohnya semua kaum di Malaysia mestilah saling bertolak ansur demi keamanan negara. Impaknya kita dapat memajukan negara dan dapat memelihara kemakmuran secara bersama. Senang kan anak-anak? Tapi anak-anak kalau tak boleh buat ayat panjang-panjang, anak-anak buatlah ayat pendek-pendek tapi lengkap. Boleh tak anak-anak? Boleh kan cikgu? Boleh. Boleh kan kita latih, kita bimbing anak-anak di saat-saat akhir dengan sentuhan kasih sayang terakhir kita untuk memastikan anak-anak kita lulus sejarah. Insya-Allah kamu boleh lakukan. Okey, kita tengok seterusnya. Nah, nampak tak? Dalam perkongsian kita ini, masa itu sangat cemburu. Memang saya suka nak berpisah. Saya kalau diberi peluang lagi untuk banyak lagi saya nak kongsi. Tapi nak buat macam mana? Kan? Sentuhan terakhir ni nanti anak-anak jemu pula tengok saya. Tak apa anak-anak. Yang paling penting, saya sayang anak-anak, saya sayang cikgu-cikgu semua. Dan ada apa-apa boleh rujuk terus kepada saya ataupun kepada PPD KMY. Saya sedia membantu. Jumpa lagi.